petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Rezwan. Pas tiada tempat di bumi Borneo. Ada kata-kata, ada ura-ura, kononnya pas mau bertanding di bumi Borneo. Ada juga yang mengatakan bahwa pas konon mau melebarkan sayapnya ke bumi Borneo. Namun ini kenyataan yang ada kebenarannya, yang pasti disambut oleh rakyat Borneo dengan pelbagai reaksi. Pas tiada tempat di bumi Borneo. Kegairahan Perikatan Nasional PN memainkan propaganda kononnya ada cukup jumlah untuk menggugat kestabilan politik telah mendapat reaksi pelbagai pihak. Dari ketua-ketua parti hingga yang di Pertuan Agong menafikan raja-raja tidak terlibat. Raja-raja menafikan terlibat dalam percaturan politik negara. Penafian demi penafian, tetapi karena dunia media sosial menguasai pemikiran rakyat Malaysia, maka provokasi kerajaan tumbang itu sedikit sebanyak menggugat kestabilan politik dan mampu menjejaskan ekonomi. Kerana Perikatan Nasional menguasai pengundi Melayu sekitar 60% ketika ini, maka mereka semakin galak menggunakan segala ruang yang ada, memainkan isu agama dan perkauman. Ya, cara ini sangat efektif di Semenanjung tetapi tidak di bumi Borneo yang terkenal dengan sikap toleransi beragama. Disebabkan itu pas tiada tempat bertanding di PRN Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Jeffrey Kitingan berkata, keputusan tersebut disebabkan sentimen di peringkat akar umbi. Perkara yang sama, proklamasi orang Melayu yang ditandatangani Presiden PAS di Semenanjung tidak terpakai di Sarawak. Daripada pemimpin-pemimpin tempatan hingga rakyat Sabah dan Sarawak menganggap kehadiran PAS boleh menggugat keharmonian di bumi Borneo. Anda lihat di ruangan komen rakyat Sabah mengulas kehadiran ahli jawatan kuasa PAS Pusat Insinyur Khairil Nizam Khairuddin di Convention PAS Sabah. Sebab itu, kekuatan PN hanyalah menguasai negeri majoriti 70 hingga 90% orang Melayu. Mereka boleh berbangga untuk kawasan tertentu, tetapi mereka tahu menguasai orang Melayu sahaja mustahil PN dapat menjadi kerajaan. PAS mula membeli jiwa pengundi bukan Melayu apabila 60% pengundi Melayu telah berjaya diwalaunkan mereka telah cuba lebih bertoleransi dengan kaum-kaum bukan Melayu. Walaupun ulama serta serba tahunya memberitahu hanya orang munafik menjaga hati orang kafir, tetapi kini pemimpin-pemimpin PAS tidak peduli lagi. Mereka perlu membeli jiwa orang bukan Islam yang melihat PAS sebagai parti yang resis. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin mengucapkan Merry Christmas yang sebelum ini dianggap haram dan Menteri Besar Kedah memberi cuti umum kepada negeri Kedah sempena Taipusam. Malangnya ia tidak memberi sebarang makna. PAS perlu ingat ini zaman media sosial. Apa diucapkan di ceruk-ceruk kampung di Terengganu itu boleh didengar hingga ke Tawau. Sikap PAS itu dianggap hipokrit oleh rakyat Borneo karena parti itu memperalatkan agama untuk tujuan politik. Ini yang sangat merungsingkan Perikatan Nasional kerana formula mereka hanya laku di kawasan Melayu tetapi bukan di kalangan bukan Melayu. Tanpa Sabah dan Sarawak, Perikatan Nasional sudah kehilangan 56 kerusi. Manakala kerusi bukan Melayu lain daripada DAP sebanyak 46 kerusi, bukan Melayu serta Borneo sudah berjumlah 102 kerusi. Bermakna, PKR serta UMNO hanya perlu menang 15 kerusi sahaja untuk kemenangan simple majoriti. Tentu tidak mendatang masalah kerana kawasan Malay Urban mampu diraih parti-parti lain seperti PKR, UMNO dan Amanah. Berbalik kepada isu dah cukup jumlah, kita ingin bertanya dari celah mana mereka mendapat cukup sokongan tersebut sedangkan Borneo terang-terangan menolak kerjasama dengan PAS. Pesanan kepada penyokong-penyokong PN atau yang digelar walaun, jangan mudah dikotak-katikkan pemikiran Anda. Jadilah jiwa yang merdeka, jangan jadi hamba.
Merdekakan minda Anda agar tidak mudah diperbodohkan. Ditulis daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, salah seorang netizen menyatakan Tun Mahathir patut dipecat oleh Perikatan Nasional, kata mereka. Kalau benar Perikatan Nasional benar-benar menjaga, mahu mewujudkan perpaduan kepada negara ini, Malaysia, beliau mengatakan mereka patut memecat Mahathir Mohamad sebagai penasihat kepada kerajaan, 4 kerajaan Perikatan Nasional di Malaysia. Mereka menyatakan kita nak dengar apa komen daripada pemimpin Perikatan Nasional, daripada Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, dan yang paling penting sekali ialah daripada PAS sendiri, kata mereka. Dan ini termasuklah salah seorang pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan menyatakan beliau mahu mendengar apa komen daripada Perikatan Nasional tentang isu dan juga kenyataan kontroversi daripada Tun Mahathir Mohamad kemarin apabila beliau menyentuh tentang kaum pendatang di Malaysia, terutamanya orang atau kaum India. Saudara-saudara sekalian, ada yang menyebut Tun Mahathir Mohamad patut memohon maaf dan jangan meneruskan lagi usaha tersebut. Namun yang menarik perhatian kita, ada yang cuba mengatakan perbuatan Tun Mahathir Mohamad itu sebenarnya mahu dilihat supaya masih relevan dalam dunia politik Malaysia. Beliau sudah kelihatan ditolak sepenuhnya oleh para pengundi, oleh para penyokong beliau. Jadi itu sebabnya beliau sentiasa mencari isu-isu panas yang kontroversi supaya masih kelihatan wujud dan relevan, masih diperlukan, masih ada suara dalam politik Malaysia. Sebab kalau dia bercakap hal-hal yang biasa-biasa, tiada orang yang nak dengar lagi, kata mereka. Hari ini seorang menteri daripada Borneo menyatakan Dr. Mahathir sepatutnya jadi ejen perpaduan. Ini semua pasti disetujui oleh semua rakyat Malaysia. Sebagai warga negara dan sebagai seorang negarawan ulung Malaysia satu ketika dahulu, Mahathir Mohamad sepatutnya menjadi ejen perpaduan. Lebih-lebih lagi pada saat usia senjanya. Ada mengatakan Tun Mahathir sudah berusia menghampiri 100 tahun. Ada yang sehingga berani kata mereka dah nak sampai hujungnya usianya, kata mereka lagi. Jadi sepatutnya beliau meletakkan tanda aras kukuh kepada Malaysia ini untuk perpaduan, bukan mencari masalah perpaduan di Malaysia. Dan pastinya beliau akan meninggalkan Malaysia ini lebih awal daripada kebanyakan orang di Malaysia. Jadi yang akan meneruskan legasi yang mungkin hancur oleh kerana dakwaan-dakwaan dan oleh kerana pernyataan-pernyataan panas daripada Mahathir ini, maka orang generasi muda lah yang akan menanggung akibatnya. Hari ini Aaron Agang menyatakan Mahathir sepatutnya jadi ejen perpaduan. Apa pendapat kamu semua? Setujukah kamu dengan Aaron? Pemimpin politik seharusnya menjadi teladan dan memupuk nilai perpaduan, muhibah dan semangat kebersamaan, kata Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Agdagang. Dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin politik perlu mengelakkan daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum sehingga menimbulkan kebencian. Beliau berkata demikian merujuk kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Kata Aaron, sebagai seorang negarawan yang telah bersama membina negara ini, ia sepatutnya menjadi ejen perpaduan dalam negara dalam menyebarkan mesej-mesej kebersamaan. Kata Aaron lagi, saya amat kecewa dan mengutuk keras dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir. Sebuah portal semalam melaporkan Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan itu menerusi sesi temu bual eksklusif
dengan secara dalam talian dengan saluran TV Satelit India Tanti TV. Aaron berkata negara ini telah dibina atas dasar kebersamaan melalui kontrak sosial yang telah membawa kemerdekaan. Katanya lagi, dalam menyatu padukan rakyat negara ini terdiri pada berbagai kaum, agama, etnik, dan budaya, pemimpin terdahulu telah mendukung wadah integrasi nasional berbanding asimilasi. Kini kita sudah pun lebih 60 tahun merdeka. Rakyat masih mengekalkan nilai perpaduan dalam kepelbagaian dalam resam hidup, katanya. Beliau turut menasihati semua lapisan masyarakat agar mempelajari, memahami, dan mengambil teladan daripada peristiwa sejarah yang dilalui Malaysia sebagai perpaduan, supaya perpaduan serta keharmonian antara kaum yang dikecapi ketika ini dapat terus dinikmati. Ingatlah, kata beliau, kepelbagaian itu adalah kelebihan dan kekuatan, katanya lagi. Dua komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia Kini menulis, Anwar sebagai pemimpin, kita patut menyokongnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu lagi komen, kata beliau, Mahathir sepatutnya melihat Malaysia ini dari jangka masa yang panjang, bukan hanya pada usia beliau, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.